من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan selaku mudir Mak Tahfiz ni, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada dalam surau yang mulia ini, untuk kita sedikit sebanyak mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan keampunannya pada diri kita, insya-Allah. Sebelum saya nak mula, izinkan saya perkenalkan diri dahululah. Untuk kuliah yang pertama ni, kuliah yang pertama ni nak kena perkenal diri lah. Ni orang tak tahu siapa dia. Boleh cakap ni? Boleh nah. Elok. Kami tak erti cakap lagu KL. Lagu ni erti insya-Allah saya ni nama saya ialah Yazlin bin Yazid, berumur 26 tahun dan tahun depan 27 lah. Dan saya ni berasal daripada Santan, kampung Santan, Baru. Baru. Tu cakap lebih kurang. Biar lagu ni pula faham dah. Senang. Bahasa kita. Hotline ni tak apa, tak tahu lah apa faham ke tak. Minta faham lah. Dia orang Kok Ning jugalah. Orang Kok Ning jugalah. Dan saya diamanahkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar dekat surau ni lah, insya-Allah. Dan untuk surau ni insya-Allah kita akan pakai kitab ni lah, kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf, yang mana kitab ini merupakan kitab Jawi, kitab Jawi lama yang membicarakan berkenaan dengan akidah salaf. Akidah salaf, insya-Allah. Jaranglah orang bawa kitab ni, tapi saya bawa lah. Salah satunya kitab Jawi lama lah. Dan insya-Allah lah kitab ni akan ada lah lepas ni, insya-Allah. Untuk surau ni sebagai wakaf lah. Wakaf, insya-Allah. Untuk kuliah pertama ni tak apalah, kita tulis dululah. Kalau bawa buku tu boleh tulis dulu. Lepas ni insya-Allah ada. Dan kuliah saya untuk kat sini pada minggu ke-4 setiap bulan lah. Minggu ke-4 setiap bulan, insya-Allah. Baik, kita boleh masuk sikit sebanyak berkenaan dengan kitab ni. Tuan-tuan kalau bisa nampaklah kitab ni. Kalau nak beli ni hari pun boleh kitab ni. Nak beli ni hari. Lah ni ada lagu beli apa? Online kan. Kod lambat nak tunggu. Harga tu dia tengok negeri lah. Kalau Kelantan tu Jaafar Rawah tu RM4. RM4. Sebab kitab ni cetakan Patani. Dari Patani. Lepas tu lah nak masuk lah ni pun tak boleh sebab COVID kan. COVID. Jadi itulah. Dia buat main kat polis jadi 7.5. Itulah. Menega biasalah. Takkan siapa nak ogi. Gitulah kan. Macam tulah. Macam tulah. InsyaAllah. Boleh nak cakap ni? Ni dia pun kata amwih. Tak apalah. Baik, insyaAllah kitab ni ialah, nama kitab ni ialah Perisai bagi sekalian mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf. Apa dia mukallaf? Apa dia mukallaf? Perisai dia duk tahu lah perisai kan. Mukallaf ni maksudnya orang yang menanggung dosa dan pahala dia sendiri. Maksudnya orang yang baligh, orang yang ada akal. Hak tu orang panggil mukallaf. Budak kecil orang panggil mukallaf tak? Tak. Orang gila orang panggil mukallaf tak? Tak. Sebab dia tak ada akal. Kalau dia kata lah orang gila start kereta belah habis orang.
Kan? Mati habis puluh orang. Dia salah tak? Dia berdosa tak? Dia tak dosa. Sebab dia bukan mukallaf. Tu mudah nak faham. Lagu mana mukallaf? Itu dimaksudkan mukallaf. Kita ni yang Allah bagi akal, yang waras, kita ini mukallaf. Maksud pahala kita tanggung, dosa apa kita tanggung. Itu maksud mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf. Atau simpulan iman atas mazhab salaf. Atau simpulan iman atas mazhab salaf. Jadi kita ini ada dua nama. Ada dua nama. Satu perisai bagi sekalian mukallaf, atau simpulan iman atas mazhab salaf. Simpulan iman maksudnya akidah lah. Kita ni membicarakan berkenaan dengan akidah. Akidah. Simpulan akidah berkenaan dengan akidah apa? Salafi. Berdasarkan mazhab salaf. Salah ni apa dia? Salah pula. Apa dia salaf? Dia mengaji kitab aku tu kena satu kan bagi cerah. Salaf ialah golongan yang hidup 300 tahun awal. Pada zaman ni, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Seperti mana Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun selepas aku, kemudian kurun selepas aku. Maknanya 300 tahun lah. Zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat dengan zaman tabi'in. Itu kurun yang paling baik. Kurun yang paling baik dari segi akidah dia. Maksud tak berlaku pada kurun itu, pada zaman itu, pencampuran pelbagai pemikiran. Sahih hak tu daripada Nabi SAW. Adapun kurun yang selepas pada itu, ataupun kita sebut sebagai khalaf, akidah telah mula bercampur dengan pahaman-pahaman asing, ataupun kita sebut sebagai asimilisasi. Ni kalau tinggi sikit dia kata asimilisasi kan. Pencampuran budaya ataupun pencampuran ilmu. Akidah itu dimasuki oleh pahaman-pahaman yang dibawa oleh orang ilmuwan pada masa itu. Antaranya golongan-golongan Mu'tazilah, dia campur. Dia campur, ada fahaman Yunani dalam tu, Greek dalam tu, falsafah Yunani. Dari situlah lahirnya ulama-ulama yang membahaskan berkenaan dengan sifat 20. Di situlah yang mana kita tahu sebagai sifat 20 itu ada sedikit unsur-unsur falsafah Yunani di dalamnya. Sebab apa dimasukkan falsafah Yunani di dalam sifat 20? Kerana ingin menentang fahaman-fahaman yang sesat seperti Mu'tazilah yang menggunakan falsafah Yunani di dalam akidah mereka. Jadi akidah-akidah yang ada pada zaman khalaf itu telah bercampur. Dia tak pure dah, macam dia tak asli dah macam mana yang ada di zaman salaf. Sebab itu akidah ini sebaik-baiknya dipelajari, tu Al-Fadhil Ustaz Zahri. Sebab itu akidah ini sebaik-baiknya yang dipelajari ialah pada akidah zaman salaf. Seperti mana yang ada dalam kitab inilah. Kitab ini pun untuk guru kita menggunakan akidah salaf. Maknanya akidah yang paling baiklah untuk kita pelajari. Itu pengenalan kitab dia. Nama dia perisai bagi sekalian mukallaf ataupun simpulan iman atas mazhab salaf. Menghimpunkan dia oleh kitab ini, maksud ni bahasa lama kan. Menghimpunkan dia oleh, maksudnya ditulis lah. Ditulis kitab ini oleh al-alim, orang yang alim, yang berilmu. Al-alamah, orang yang lagi terkenal. Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Ni maksudnya Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah taala. Dialah juga yang menulis kitab yang Ustaz Zahri najak minggu lepas tu, iaitu penawak bagi hati. Kan minggu lepas penawak bagi hati kan. Dia jugalah yang tulis kitab tu. Saya pun baca kitab yang dia tulis jugalah. Penawak bagi hati tu kitab tasawuf, tasfiyatul qulub atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Yang ni kitab
akidah. Dan Syekh Abdul Qadir ini seperti mana yang disebut pada minggu lepas, ialah dia merupakan orang Indon. Orang Indon lah, dia keturunan Mandailing. Sebab tu Al-Mandili. Dia itu keturunan Mandailing. Mandailing. Kemudian dia belajar. Dia main pondok ni di Kedah ni, dia elok start. Pondok elok start, lepas tu habis pondok apa tu nanti tengok. Saya ada tulis benarnya berkenaan dia. Nama biodata dia sikit lah untuk pengenalan kita. Dia lahir di kampung dia, nama dia Singgalangan. Singgalangan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tu nama tempat Syekh Abdul Qadir tu. Nama kampung dia tu. Al-Mandili itu ialah keturunan dia, daripada keturunan Mandailing. Dia lahir pada tahun 1910. Lama dah lah kan. Keluarga dia tu keluarga petani. Tapi dia yang jadi syekh besar. Orang keluarga dia tu orang biasa-biasa je. Mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda. Sebab tempat dia tu dijajah oleh Belanda. Jadi pemerintahan Belanda lah dia tu. Dia belajar. Lulus Darjah 5 tahun 1923. Kemudian dia hijrah pergi Kedah. Pondok Darus Saadah Al-Islamiyah, ataupun kita sebut sebagai Pondok Titi Gajah. Tu dia bawa kena. Pondok Titi Gajah Lok Start. Dia main sini. Habis benda tu dia pergi pula Mekah. Belajar kat Mekah. Belajar. Dalam masa orang kata lebih kurang dalam lebih kurang dalam satu masa yang tentu, kemudian diberikan ijazah oleh tok guru dia untuk belajar. Untuk mengajar di Mekah. Menjadi salah seorang tenaga pengajar di Mekah. Lebih kurang dalam 25 tahun. Lama lah jadi tenaga pengajar di Mekah tu, 25 tahun. Itu sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan penulis kepada kita ini, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh lah sikit-sikit untuk pengenalan. Dan perisai bagi sekalian mukallaf ini juga ialah merupakan salah satu syarah kepada matan akidah yang terkenal, iaitu matan akidah At-Tahawiyah. Dia syarah kepada matan akidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Antara syarahan yang paling terkenal untuk akidah Tahawiyah ini ialah seperti mana yang dikarang oleh Al-Imam Sadruddin Abul Hasan Ali bin Ulauddin Al-Dimashqi Al-Hanafi, ataupun kita sebut sebagai Ibnu Abi Izz. Dia tulis kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Dan tok guru kita ni pun orang yang mensyarahkan akidah At-Tahawiyah. Akidah Tahawiyah ni kitab lah, nama kitab. Nama kitab akidah yang asas kepada kita penuntut ilmu ni. Kalau boleh tu kena belajar lah. Kena belajar. InsyaAllah. Dan dalam kitab ni dia ada sertakan matan akidah tu, akidah Tahawiyah, lepas tu dia sertakan syarahan. Syarahan tu tok guru kita lah, Syekh Abdul Qadir yang buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita boleh mula baca kitab lah. InsyaAllah untuk pagi ini. Pagi ni kita ambil mukadimah je. Mukadimah je. Kelas kita sini 1 jam. 1 jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Dia mula ayat dia tu. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Ataupun kita sebut innal hamdalillah. Tu maksud innal hamdalillah. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Maksud segala puji ini yang layak ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun manusia ini boleh dipuji, namun ada hak dia. Ada hak dia. Manusia ni tak boleh duk puji sangat, dia kembang. Tu manusia. Lepas tu dia kembang, lepas tu nak nyombong. Waktu tak boleh, manusia ni tak layak dipuji. Tapi Allah ni layak dipuji dengan kebesaran, sebab Allah ni ada kebesaran dia. Ada izzah dia Allah ni. Ada kebanggaan dia, kebesaran dia. Ada ketinggian dia. Sebab itu Allah ini sahaja yang tempat yang layak dipuji.
Segala puji yang tertentu bagi Allah. Innal hamdalillah. Memuji kami akan Dia. Nahmaduhu. Kan kita baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu maksud dia. Memuji kami akan Dia. Nahmaduhu. Dan memohonkan oleh kami daripadanya akan pertolongan dan ampun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini orang panggil khutbatul hajah. Ini orang panggil khutbatul hajah. Nak berucap tu sunnah dia kena kata hak tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini juga lafaz seperti mana yang Nabi sebut. Kalau Nabi nak berucap, dia kata khutbatul hajah. Ini orang panggil khutbatul hajah. Kata-kata aluan. Kata-kata aluan. Nahmaduhu, dan memohonkan oleh kami daripadanya akan pertolongan dan ampun. Kita minta ampun. Pertolongan dan ampun ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah saja. Seperti mana yang kita duk baca dalam solat kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami, ya Allah kami sembah, pada Engkau kami minta pertolongan. Pertolongan di situ ialah bukan pertolongan berbentuk materialistik, bukan benda-benda. Ini dia kata, pertolongan kan. Maksud pertolongan yang di sini ialah pertolongan dari segi benda-benda Allah yang Allah mampu buat sahaja. Contoh apa? Bagi kaya, bagi panjang umur, bagi murah rezeki. Hak tu minta tolong kat Allah. Sebab tu Allah aja yang boleh buat. Adapun pertolongan-pertolongan yang benda-benda ni, contoh duk bawa kereta tengah jalan, tak duk kereta lingkup. Kereta lingkup. Orang nak mai tolong. Nak tolong ni nak buat pergi tu. Dia kata tak boleh. Awak kita minta tolong kat Allah, jangan minta tolong kat orang. Kan? Betul lagu tu jam kan? Lagu tu pesah ni air lah dia kata kan. Kena lagu tu jenuh itu bersifat kebendaan. Kalau kebendaan kita kena minta tolong orang jugalah. Di samping kita tawakal kepada Allah, tu baru kena. Yang kita minta tolong di dalam ayat ini maksudkan ni ialah minta tolong dari segi benda-benda yang Allah mampu buat. Minta rezeki, minta apa lagi? Minta umur panjang. Yang tu kita ni kita minta. Baik. Dan menuntut oleh kami daripada Allah Ta'ala akan terpelihara daripada segala kejahatan diri kami. Maksudnya kita minta lindung. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu maksudnya kita minta lindung ke Allah daripada kejahatan diri kami. Kita buat jahat ni. Setiap kejahatan yang kita buat ini, dosa-dosa yang kita buat ni ada efek, ada kesan pada diri kita. Kesan pada masa akan datang. Waktu kita buat jahat, tak ada kesan lah. Kita kecoh duit orang. Kan? Kecoh duit orang awal-awal ni sonok lah. Sonok lah kecoh duit orang, untung lah. Sonok orang boleh kecoh duit dia. Boleh 30-40 ribu. Kan? Sonok lah orang. Tapi ke depan tu baru kita susah. Itu sifat jahat tu. Jahat memang macam tu sifat dia. Dia sonok awal. Mai ke depan baru dia susah. Lepas tu kita minta keburukan. Minta jauh daripada keburukan ni. Keburukan-keburukan yang kita buat. Dosa-dosa yang kita buat ni kita minta lindung. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat. Wa min sayyiati a'malina. Wa min sayyiati a'malina. Dan keburukan daripada segala pekerjaan kami yang jahat, minta lindung kepada Allah. Barang siapa menunjuki akan dia oleh Allah Ta'ala, man yahdihillah, man yahdihillah, siapa yang Allah bagi hidayah kat dia, maka tiada ada yang menyesatkan baginya. Man yahdihillah fala mudillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah kat dia, tak ada siapa pun boleh sesatkan dia. Sebab tu hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik mak kita, bukan milik pak kita, bukan milik adik-beradik kita. Bukan milik ustaz-ustaz duk main ceramah kat kita. Depa boleh main dekat perangat kita aja. Dekat perangat kita aja. Kita lah yang nak pilih tu. Hatta Nabi SAW ni pak menakan dia pun, Abu Talib, dia tak dapat nak Islamkan. Sebab Allah kata Allah dah habaq dah, kamu tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa
Sedangkan Allah yang bagi hidayah pada semua benda. Ini hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni betul, nah. Betul Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita keinginan untuk kita mai dengar Ustaz. Nah, mai dengar Ustaz pagi ni. Maksud hidayah pada Allah. Nah. Ada orang gitu, betul kita kena bersyukur tuan-tuan, Allah bagi hidayah kita mau mai dengar, mau mai belajar. Mai pagi-pagi lagu ni baik pi buat kerja lain pada duk mai langut lagu ni. Kan? Tapi tak boleh. Nah, tak boleh. Di hati tu dia tak seronok kalau tak belajar. Dia nak belajar. Sebab tu hidayah hak tu panggil hidayah. Dan kita minta juga pada Allah taufik, petunjuk dia. Nah, minta pada Allah hidayah dan taufik. Kita minta hidayah ni dia tak main sendiri. Dia tak main ni, dia kena minta. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah kat dia, maka tidak ada yang mampu menyesatkan baginya. Dan barang siapa menyesatkan ia akan dia. Ni bahasa lama. Dan barang siapa menyesatkan ia akan dia. Siapa yang Allah sesatkan dia, maka tiada ada yang menujuki baginya. Maka tak ada siapa boleh tunjukkan hidayah pada dia. Kalau sekali Allah dah bagi kita sesat, habis. Tak ada siapa dah boleh pedar kita balik jalan hidayah Allah. Waktu kita kena minta daripada kesesatan ni, minta lindung. Nak minta lindung. Jangan bagi Allah sesatkan kita. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Memberi rahmat dan membesarkan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu maksud dia. Selawat tu. Selawat kan? Allahumma salli. Selawat tu apa? Maksudnya kita minta ke Allah, Allah bagi rahmat kepada Nabi kita. Allah bagi kebesaran kepada Nabi kita. Kan Nabi Allah kita duk baca dalam khutbah kan? Tok Imam duk baca, man salla alayya wahidah sallallahu bihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at kan? Siapa selawat kat aku satu kali, Nabi kata. Maksudnya siapa yang minta kat Allah supaya Allah bagi rahmat dan kebesarannya kepada Nabi kita, itu maksud selawat. Sallallahu alaihi ashra. Allah balas balik selawat kat dia 10 kali. Selawat kat kita tu bukan maksud rahmat dan kebesaran, tapi pengampunan. Kat kita ni lain pula. Selawat kat kita tu maksudnya pengampunan dan rahmat. Kalau Nabi kebesaran dan rahmat. Tu dia lain tu. Dia lain. Wa khatta anhu ashra khati'at. Kemudian dipadangkan kepadanya 10 kesalahan. 10 kesalahan. Jadi hak tu maksud selawat. Dan akan sekalian keluarganya wa ala ali Muhammad. Wa ala alihi, dan sahabatnya wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini orang panggil khutbatul hajah. Tengah orang dia baca khutbatul hajah tapi dia tak hurai. Dia tak hurai. Waktu penting kita tahu apa yang orang kata tu. Innal hamdalillah tu tengah orang mai ni mukadimah tak kena faham. Kena faham bahawa boleh. Dan bahawasanya yang lebih benar perkataan itu perkataan Allah Ta'ala. Fa inna asdaqal hadisi kitab Allah. Sesungguhnya paling benar kata-kata itu ialah kata-kata Allah. Yang ada dalam Quran tu. Itu orang panggil kalamullah. Itu kata-kata yang paling baik. Kata-kata yang paling betul. Fa inna asdaqal hadisi kitab Allah. Dan yang lebih baik petunjuk itu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk paling baik ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu paling baik. Kalau orang duk cari petunjuk selain pada Nabi ni, ni kita bimbang ni. Nabi buat mai kat kita elok dah. Sebab tu kita dilarang untuk menambah-nambahkan apa yang Nabi tak buat. Dan mengurang-ngurangkan apa yang Nabi buat. Kita ni banyak tambah kan. Hak Nabi tak bagi buat, hak tu yang kita nak buat. Kerja nak tambah lah. Dah nak kerja nak tambah, nak perkurang pula. Hak Nabi suruh buat, kita tak mau buat. Sebab tu kita dilarang. Menambah-nambah dan mengurangkan apa yang Nabi buat. Hak Nabi buat ni elok dah. Cantik dah. Tak elok tambah lah. Tak elok tambah lah. Kut kata ada amalan Tok Guru ni, amalan Tok Syekh ni. Kan?
Amalan Tok Syekh tu pun belum tentu daripada Nabi. Kalau Tok Syekh tu buat, ikut lagu mana Nabi aja ambil. Kalau tak, tinggalkan. Sebab Nabi buat ni, buat main elok ni, elok dah. Elok dah. Sebab itu petunjuk Nabi adalah petunjuk yang paling baik. Dia kata. Dan sejahat-jahat segala pekerjaan agama itu yang direka-reka. Yang direka-rekakan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Tu ya. Sejahat-jahat perkara ini dalam agama ini perkara yang direka-reka. Hak benda tak ada pi buat. Macam saya kata tadi. Dan tiap-tiap yang direka pada agama itu bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini yang disebutkan bid'ah. Bid'ah tu maksud benda yang Nabi tak buat dalam ibadat. Tak kira ada orang buat hujah pula, dia kata pok-pok tu semua bid'ah, dia kata. Semua bid'ah, dia kata. Itu mikrofon ni tak ada zaman Nabi. Dia kata awak pergi pakai, dia kata benda tu bid'ah tu. Orang cakap lagu tu kat hati tu. Jenis tak mengaji cakap lagu tu. Bid'ah ini maksudnya pada perkara-perkara ibadat. Perkara-perkara ibadat yang dimaksudkan ya syar ni, yang buruk ini pada perkara-perkara ibadat. Ni mikrofon ibadat apa? Dia kata lepas tu tak naik kereta, pergi naik unta, dia kata. Jahat dia nak cucuk kan. Kereta tu ibadat kan? Maksudnya ibadat yang khusus. Yang mana hak Nabi ajak. Lagu tu, kau buat lagu tu. Senang. Jangan nak tambah-tambah. Kalau tambah, kalau perkurang, itu dinamakan bid'ah. Kena faham elok lah. Itu maksud bid'ah. Mikrofon, botol air, gelas, telefon ni bukan bid'ah. Ni benda yang asasi. Buat pilah bid'ah. Nak buat telefon boleh terbang pun buat lah. Tak ada siapa larang. Kan? Nak buat pilah. Lagu mana pun. Tak ada siapa larang. Tapi yang orang larang ni, kalau dalam perkara-perkara ibadat. Tu kena jelas. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap benda bid'ah itu sesat, Nabi kata. Maksud bid'ah dalam agama lah. Semua sesat, Nabi kata. Dan tiap-tiap yang sesat. Dan tiap-tiap sesat itu di dalam api neraka. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu masuk neraka, Nabi kata. Minta jauh lah. Lepas tu kita minta. Lepas tu kitab ni bagus untuk kita pelajari. Itu baru khutbatul hajah. Tak tahu boleh habis ke tak ni. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Habis dekat mukadimah lah ni. Baik, sambung. Adapun kemudian daripada itu. Dua bahasa kan. Adapun kemudian daripada itu. Maksudnya, amma ba'd. Amma ba'd. Tu orang duk kata amma ba'd. Dia pun kata apa? Dia amma ba'd. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Tu maksud amma ba'd. Amma ba'd ni pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tulis apa-apa, kita tulis amma ba'd. Kalau kita nak baca, kita tulis kita baca amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu. Nabi nak tulis surat-surat pada raja-raja Mesir, raja-raja Rom, Nabi tulis amma ba'd. Tapi jaranglah orang tulis surat lah, orang tulis WhatsApp tulis amma ba'd. Jaranglah kan. Kehadapan innal hamdalillah, kehadapan amma ba'd, tak jaranglah kan. Sunnah kan. Kalau bercakap bolehlah kata amma ba'd. Kalau tuan-tuan nak bagi ucapan kan, bagi ucapan kata amma ba'd. Baru kena lagu mana Nabi ajak. Adapun kemudian daripada itu amma ba'd, maka ketahui olehmu hai mukallaf. Hai kan. Ni orang baca ni dia tulis hai ya. La ni ha alif ya. Ke hai. La lah. Hak ni dalam kitab ni dia tulis hai ya. Dia baca hiya mukallaf pula lagi. Kan. Ketahui olehmu hai mukallaf. Bahawasanya ilmu usuluddin itu semulia-mulia ilmu. Ilmu usuluddin itu semulia-mulia ilmu. Apa dia ilmu usuluddin? Orang kata kan, dia tu mengaji apa? Diploma apa? Dia diploma syariah. Dia tu diploma Al-Quran Sunnah. Dia tu diploma kulineri. Dia tu diploma apa? Diploma usuluddin. Saya dulu mengaji diploma usuluddin lah.
Waktu bani buat main syarah kita ni mau tak mengaji bidang tu tak bani nak syarah ni. Tu yang bani tu sikit tu. Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni asal di dalam agama. Usuluddin tu maksud asal di dalam agama. Ataupun kita sebut usuluddin ni sebagai akidah. Ataupun kita sebut sebagai tauhid. Ataupun kita sebut sebagai as-sunnah. Ataupun kita sebut sebagai fiqhul akbar, seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Itu nama dia usuluddin. Orang kata usuluddin tu apa? Usuluddin tu akidah lah. Akidah tu apa? Akidah tu tauhid lah. Maksud benda tu benda semacam je, cuma nama je berlain-lain. Ini apa? Harimau. Ini apa? Singa. Ini apa? Raja rimba. Sama aje. Sama aje maksud dia. Kan? Sama dia maksud dia. Benda yang semacam. Ini apa? Harimau. Ini apa? Pak belang. Sama aje. Maksud dia benda yang sama. Usuluddin, akidah, tauhid itu benda yang sama. Maksud ilmu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ilmu usuluddin ialah ilmu yang paling mulia. Dia kata ilmu yang paling mulia dalam kebanyakan ilmu. Kerana kemuliaan ilmu itu adalah ia dengan sebab mulia yang diketahui. Dia kata. Sebab mulia itu memang orang tahu dah. Mulia itu memang diketahui dah. Siapa yang kata, belajar ilmu apa ni? Belajar ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Ui, bagus. Orang tahu. Buat ilmu nak kenal Allah. Mulia lah. Memang diketahui ilmu ini. Dan hajat sekalian hamba kepadanya di atas segala hajat. Dan ilmu usuluddin merupakan ilmu yang paling diperlukan dalam setiap hamba. Semua orang perlu ilmu usul. Ilmu ini kalau tak belajar tak sah. Kalau orang baru masuk Islam, dia kena belajar ilmu apa dulu awal-awal? Ilmu usuluddin. Kena belajar akidah dulu. Sebab tu orang kita ni, ini salah satu teguran. Orang kita kalau nak baru masuk Islam, nak ajak ibadah terus tak boleh. Baru masuk Islam ni nak ajak mayang, tak boleh. Ajak bagi kenal Allah dulu. Ajak bagi kenal rukun iman dulu. Ajak bagi kenal akhlak dulu, akhlak betul dulu. Sebab tu Nabi pun dulu masa jadi rasul, bukan Nabi terus ajak apa ni mayang. Nabi ajak apa dulu? Kenal Allah, perbetul akidah dulu, perbetul akhlak dulu, baru belajar ibadah. Kena. Ni mamai kawan tu baru masuk Islam aja nak kena masuk Jawi, dah masuk Islam. Nak kena ni masuk Jawi. Apa dia masuk Jawi? Dia kata hak tu lah. Dia kata, teruk masuk Islam. Baik tak duk masuk Islam. Dulu tak masuk Islam tak nak kerak apa-apa. Masuk Islam nak kena kerak hak ni, dia kata. Orang takut kan. Baik tak duk masuk Islam, dia kata. Tu kata. Sebab tu kena kenal Allah dulu. Lepas tu kan nak kerak-kerak lah. Kerak pi apa pun. Kan? Aku tu cerita dia. Kena kenal ilmu akidah dulu. Kena kenal akhlak dulu. Jangan terus belajar buat fiqh, tak boleh. Sebab tu orang tidak ada akhlak dengan ilmu ini sebab dia tak belajar akidah dan akhlak. Dia bukan tak ada ilmu fiqh, belajar pandai lagu ni fiqh lagu ni. Tapi mai berhujah dengan orang, mai cakap dengan orang tak ada adab. Sebab apa? Dia tak ada ilmu akhlak, dia tak ada ilmu akidah. Sebab tu penting. Sebab tu penting belajar akidah dan akhlak. Dan dia kata ini adalah sekalian keperluan sekalian manusia, hajat yang paling besar. Semua orang perlu. Dia kata kena belajar. Dan berkehendak mereka itu kepadanya lebih daripada kehendak mereka itu kepada makanan dan minuman. Dia kata, kehendak akidah itu lebih penting. Dia kata akidah itu lebih penting daripada makan dan minum. Kita tak makan, kita tak minum, boleh hidup lagi. Tapi kalau kita boleh hidup lagi, dapat pahala lagi, saya silap. Tapi kita makan, kalau makan banyak, minum banyak, tapi akidah tak ada. Untung tak? Tak untung. Boleh dosa saja. Infak pergi banyak mana pun, kalau akidah pada Allah tu tak ada, balik kat Allah nanti masuk neraka juga. Ogi. Sebab tu dia kata paling penting, dia kata melebihi kehendak kepada makan dan minum. Kerana bahawasanya tiada ada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya. Kalau tak ada akidah ni, tak boleh hidup, dia kata. Tak ada ikatan. Betul orang etis.
Tu orang ateis. Orang yang tak percaya Tuhan tak percaya Tuhan. Dia tak ada hidup, dia tak ada. Tujuan dia hidup, dia tak tahu siapa. Pasal apa dia main kat dunia, dia tak tahu. Orang ateis ni tanya, orang ateis ni dia macam bukan takat Allah dia tak percaya. Tuhan-tuhan lain pun tak percaya. Agama-agama lain pun tak percaya. Dia kata semua ni mitos. Kan? Mitos Tuhan-tuhan ni. Rekaan. Hidup dia tak ada. Dia tak ada ketenangan dalam hidup dia. Hati dia tak tenang. Duk je nak debat dengan orang. Nak cari salah dia kata. Dia kata benda dia, orang etis ni, benda ni semua jadi niri dia kata. Mana ada Allah cipta? Mana ada Tuhan cipta? Ni nak habaq bagi mana ada benda jadi niri? Kita nak hujah balik kat dia kan. Telefon ni pun takkan tak duk cermin main bercantung-cantung lagu tu. Cantung jadi telefon biji. Dia masuk kilang dulu. Orang tempuh dulu. Baru jadi telefon. Tambahlah alam. Takkan tak duk bumi main bersatu lagu tu. Siapa yang bagi bersatu apa semua tu? Allah. Itu nak lawan hujah-hujah orang yang mulhid ni. Tak percaya Tuhan ni. Betul. Orang yang tak ada akidah dalam hati dia, dia tak rasa apa. Dia tak ada hidup, dia tak rasa. Kesenangan hati tak ada, dia kata. Melainkan dengan bahawa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya. Kalau dia kenal Tuhan dia, baru dia kenal. Baru dia rasa tenang hidup dia. Baru dia rasa tenang hati dia. Mengenal Tuhan tu pula dengan apa? Dengan segala namanya. Kena kenal nama Allah. Dan sifatnya, kena kenal sifat Allah. Dan perbuatannya. Dan mengenal Allah melalui makhluk-makhluk dia. Makhluk-makhluk Allah. Tengok makhluk Allah. Kan? Allah. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Kita tengok orang. Kan? Kita macam... Kita lah kan, tegak lah. Kan? Macam kalau Allah jadi orang tu macam kurang sikit dari segi rupa parah. Ada bincuit kata ni sikit. Uduh muka kawan tu. Kan? Uduh muka kawan tu kan. Awak dia jadi tu. Kita patut kata subhanallah, itu ciptaan Allah. Tengah orang dia gelak kan. Epok muka, epok mata juling. Tak boleh. Tak boleh. Itu kebesaran Allah. Kita tengok kebesaran Allah tu melalui makhluk-makhluk dia. Ada orang boleh buat bincuit lagu tu kat kepala. Tak ada. Allah je boleh buat. Subhanallah. Tu tak tengok binatang lagi, tak tengok pokok lagi, tak tengok benda tak kelih lagi ni. Kuman-kuman ni. Subhanallah. Jadi kenal Allah melalui makhluk-makhluk dia. Perbuatannya. Itu. Boleh tuan-tuan? Itu cara nak kenal Allah. Kena kenal dari segi nama dia. Ni kita akan masuk nanti dalam bab asma' wa sifat. Kena kenal dari sifat dia. Dan kena kenal melalui makhluk-makhluknya, perbuatannya, af'alullah. Af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan bagi salaf. Ataupun siapa salaf ini? Sahabat dan tabi'in dan atba'u tabi'in. Ini dikatakan salaf. Ini dikatakan salaf. Dan jalan bagi salaf lebih sejahtera. Tu macam saya kata tadi ni. Jalan bagi salaf. Kaedah salaf ini adalah lebih sejahtera, lebih baik, lebih terpelihara. Sebab salaf ini terpelihara daripada pemikiran-pemikiran asing. Tak ada pemikiran-pemikiran asing yang dimasukkan di dalam akidah mereka. Sebab itu mereka lebih baik. Dia kata macam tu. Kerana barang yang ada padanya selamat. Macam yang kata tadi. Apa yang ada pada zaman salaf itu adalah lebih baik. Selamat dia kata. Daripada menentukan makna yang barangkali tiada mengkendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang salah ni dia tak takwil. Apa makna-makna yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul, dia takkan sebut. Dia takkan sebut. Apa yang Nabi habaq, itulah golongan salah percaya. Apa yang Allah habaq, itulah golongan salah percaya. Kalau Allah kata yadullah, tangan Allah kan? Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya para nabi Nabi faham itu yadun, tangan Allah. Allah itu ada tangan. Sahabat percaya Allah itu ada
tangan. Dan mereka tak persoalkan bagaimana tangan Allah. Mereka tak persoal. Beriman sudahlah. Setengah orang ni persoal tangan Allah tu lagu mana? Lagu kita ada 5 jari ke? Ada kulit ke? Ada kuku ke? Kita tidak dibenarkan berfikir sampai ke tahap tu. Hanya sekadar telan bulat-bulat apa yang Allah habaq. Allah kata Allah ada tangan. Bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu serupa pun yang dengan Allah Subhanahu taala. Wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengar Allah tu pula kan lagu dengar kita. Macam mana Allah mendengar? Wallahu a'lam. Bagaimana Allah melihat? Wallahu a'lam. Waktu belajar tauhid asma' wa sifat berkenaan dengan sifat Allah ni penting kita jelas benda tu. Penting kita jelas. Allah itu melihat tidak seperti melihatnya kita. Kita pun boleh tengok, Allah pun boleh tengok. Tapi semacam tak? Mana macam? Tak payah fikir Allah lah. Fikir kucing sudah. Ni nak bagi mudah. Fikir kucing sudah. Kita boleh tengok, kucing boleh tengok. Macam kita dengan kucing tengok? Tak macam. Sebab apa tak macam? Mata kucing lagu lain, mata kita lagu lain. Kalau Allah lagi lah lain. Itu guna apa? Guna akal lah. Perkara itu guna akal aja. Benda yang logik, mudah untuk difahami. Sebab itu akidah salah ni mudah. Nak kenal Allah cukup mudah. Dia tak ada nak bahas-bahas dalam sampai memeningkan orang dalam nak kenal Allah. Jadi apa yang Nabi yang salah salah ini percaya apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan. Dia tidak menyoal lebih-lebih berkenaan dengan perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Baik, sambung. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik kurun. Ini mazhab salaf. Mazhab mereka itu lebih baik sebab mereka itu hidup dalam sebaik-baik kurun. 100 kurun, 300 kurun yang saya sebut tadi. Khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Dan adalah aqidatut salafiyah. Ni masuk bab lain ni. Dan adalah aqidatut salafiyah karangan bagi Al-Imam Abu Ja'far bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi. Maksudnya akidah ni, ini buku ni berkenaan dengan syarah akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah. Dia nak terang akidah Tahawiyah lah yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ini ilmu. Boleh faham tak? Ialah kitab yang paling bagus, dia kata. Akidah Tahawiyah ini adalah kitab paling bagus dalam membicarakan berkenaan dengan ini ilmu. Maksud ilmu akidah ni lah. Sebab tu kalau ada orang ajak akidah At-Tahawiyah, pi sertai, pi dengar. Bagus, bagus. Datuk Guru kita pun kata bagus. Syekh Abdul Qadir pun kata bagus. Maka kerana yang demikian itu gemar hati hamba. Bahasa dia kan. bahasa lama lah. Maka dengan itu gemar hati hamba. Hamba ni sukalah untuk saya. Pada menterjemahkan kepada bahasa Melayu akidah ni, dia nak terjemahkan akidah Tahawiyah ni bahasa Arab. Dia kata sukalah bagi saya untuk saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia kata. Dan membuat syarah baginya. Ini lah syarah kitab ni lah. Perisai bagi sekalian mukallaf. Ini kitab ni lah. Dan hamba namakan akan terjemah dan syarah itu perisai bagi mukallaf. Maksudnya kitab ni lah. Dan namakan kitab ini perisai bagi mukallaf. Maksudnya yang saya habaq tadi lah. Atau simpulan iman atas jalan salaf. Ataupun nama yang kedua, simpulan iman atas jalan salaf. Al-aqidatul salafiyah. Akidah salaf. Dan hamba tunjuki dengan huruf sad. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, dia akan tulis huruf sad depan tu. Dia akan tulis huruf sad kepada perkataan pengarang, yakni At-Tahawi. Dia sad tu maksudnya perkataan pengarang, dibubuh matan akidah Tahawiyah yang asal. Dan dengan huruf ta kepada terjemah bagi matan tersebut. Kalau ta pula dia jumpa bawah sad tu jumpa ta. Ta tu terjemah. Maksudnya terjemah. Nanti tuan-tuan ada kitab nanti, Ustaz Khairul nanti dia buat boleh tengok boleh tengok. Ta ni maksudnya terjemah. Dan dengan huruf shin kepada syarah
yang hamba pungut akan dia. Shin tu kalau ada jumpa huruf shin pula bawah tu, maksudnya syarah. Syarah tu pula apa dia kata? Yang hamba pungut akan dia daripada beberapa kitab tafsir. Dia ambil daripada kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Bukan dia syarah saja-saja, ikut lagu dia ya. Dia rujuk kitab yang macam-macam, kitab tafsir, kitab usuluddin dan kitab hadis. Dia tak syarah ikut dah lagu tu. Dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia. Ni contoh banyak, ni contoh panjang lah. Dia kata qauluhu, tiada hamba terjemah akan dia. Dia kata ayat Quran dalam ni dia tak terjemah dalam-dalam. Dia kata yang kita duk baca Quran lah ni kan, Quran lah ni hak tu dikatakan terjemah dari segi ma'ani aja, dari segi makna aja. Orang kata atas apa, atas ayat aja, tak terjemah dalam. Allah kata alhamdulillahirabbil alamin. Kita terjemah apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tu terjemah biasa aja. Kita ni boleh terjemah takat tu je, tak boleh terjemah dalam-dalam. Paling dalam pun tadabbur hak tu je, maksud di sebalik makna ayat Quran hak tu je. Sebab tu perkataan-perkataan hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran ni orang tak terjemah. Contohnya apa? Yasin. Mana orang terjemah? Kita baca apa? Yasin. Apa maksud Yasin? Tak tahu. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Nabi tahu tak? Nabi pun tak tahu. Malaikat tahu tak? Tak tahu. Sebab tu dia tak terjemah dalam. Yasin, alif lam mim, tak terjemah. Orang buka kitab pun dia tulis balik alif lam mim, alif lam ra, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Dalam surah Maryam kan, dia tulis balik kaf ha ya ain sad. Apa maksud dia? Wallahu alam. Tak tahu. Waktu kita tidak dibenarkan menterjemah dalam. Hak tu yang dimaksudkan oleh kita ni, dia tak terjemah dalam. Terjemah pangkai ya. Terjemah pangkai je macam tu. Boleh nah. Jadi dia tak terjemah, dia kata bahkan hamba naqal, maksudnya hamba pindahkan akan tafsirnya. Dia kutip-kutip tafsir, mengutip-kutip tafsir daripada Al-Quran. Itu berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan kitab ini. Nanti tuan-tuan jumpalah dalam kitab ni dia tulis sad, dia tulis ta, dia tulis shin. Sad tu maksudnya matan At-Tahawi, matan yang asal berkenaan dengan akidah At-Tahawiyah. Ni duk balih ni. Balih ni. Dekat. Kita bukan bisa guna ni. Betul. Sad, sad ta dengan shin. Nanti tuan-tuan jumpalah. Baik, kita sambung sikit lagi. Pembaca yang mulia, siapa dia? Kita lah, bukan kami. Kita lah. Kita lah. Pembaca yang mulia, kita lah. Barang yang ada pada syarah dan terjemah itu daripada yang sebenar, maka ia daripada Allah Ta'ala. Dia bahasa. Maksudnya apa dia? Yang baik itu datang daripada Allah. Dia bahasa kan. Barang yang ada kan. Kan bahasa lama kan. Maksudnya yang baik itu datang daripada Allah. Dan barang yang ada pada keduanya daripada kesalahan. Maksudnya yang lemah kurang tu daripada diri saya. Maka iaitu daripada hamba sendiri. Tu dia kata semua tu main daripada saya sendiri. Yang salah kurang tu daripada diri sendiri. Sebab apa jadi macam tu? Terjadi ia kerana singkat pengetahuan hamba. Allah tawaduk. Tok guru kita tawaduk, tulis kitab. Tapi dia kata dia ilmu dia singkat, dia kata ilmu dia sikit, dia kata. Ni tahu dia ilmu sikit, mau kita telah lagi lah. Kita baca ya, nak tulis tu tak mampu kan. Nak tulis tu tak mampu, macam tu lah. Ni tahu dia tulis pun dia kata ilmu dia sikit, dia kata. Terjadi kesalahan semua itu disebabnya sikit ilmu dia kata. Maka besar harap hamba daripada pembaca yang terhormat menunjuki ia akan hamba kepada kesalahan itu. Dia kata kalau ada salah dalam kitab ni, tolong habaq mai kat dia lah, dia kata. Tawaduk untuk guru kita. Itu sebab tu tulisan, sebab tu saya suka baca tulisan ulama ni lama-lama ni.
tok guru bukanlah tulisan law ni dia tak ada ni. Tapi ulama dulu kalau tulis kitab dia orang kata apa, dia karal lebih lagi. Tahu karal lebih. Dia ada rasa wow, macam tu. Sebab depa tulis ni bukan ambil duit. Depa ni ikhlas tulis buku. No? Depa ikhlas. Buku bukanlah buku lolo ni tak ikhlas dah. Nak cerita kurangnya kita ni. No? Kurangnya kita ini nak dibandingkan dengan para ulama yang terdahulu yang menulis kitab. Yang meluangkan masa mereka, hidup mereka meneladani kitab. Kemudian mereka tulis kitab. Sebab tu di buku mereka ni ada karal lebih sikit. Mereka tulis tu ikhlas. Kita seronok baca, tak jemu. Tak jemu. Mereka ikhlas. Dia kata, kalau ada salah, mai tunjuk kat dia. Dia kata, sampai hamba kembali kepadanya, kepada yang betul. Sampai hamba kembali daripadanya kepada yang betul. Tunjuk mai kat dia. Sampai dia boleh perbetul. Dia kata, dan sampai hamba baiki akan dia pada tabak yang kedua, cetakan yang kedua, supaya hamba boleh baiki pada cetakan yang kedua, insya-Allah taala. Mana ada cetakan kedua ya, hak ni cetakan dia. Satu-satu ni jelah. Satu ni dia tak ada tulis dua kitab hak ni je. Lepas tu dia meninggal, Allah panggil balik. Macam itulah. Dan hamba angkatkan akan perisai. Angkatkan maksud hamba persembahkan buku ini, perisai ini. Kehadapan sekalian saudara yang mukallaf, yang laki-laki dan perempuan kita lah. Dia kata ni kitab ni saya tulis habuan kita lah, habuan saudara-saudara, saudari-saudari. Dia kata laki-laki perempuan. Sebagai apa? Sebagai hidayah yang sederhana, sebagai hadiah yang sederhana. Hadiah pula hidayah. Sebagai hadiah yang sederhana daripada hamba bagi mereka itu. Ini hadiah lah ni, dia kata kitab ni hadiah buat kita. Dia kata hadiah, nak tulis lebih-lebih dia tak ada. Dia kata hak ni lah hadiah kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan karangan hamba ini ikhlas kerana wajahnya yang maha mulia. Moga-moga tulisan ini ikhlas, dia kata. Maksudnya dia moga-moga dapatlah pahala keikhlasan tulis kitab ni daripada Allah. Wajah-wajah ni maksudnya mengharapkan wajah ni, maksudnya mengharapkan keikhlasan lah wajah Allah. Sebab apa dia kata wajah? Sebab orang ni ada dia buat kerja ni, dia tak harap wajah Allah. Dia harap wajah manusia. Hak tu yang kita kata riak tu. Kita buat ibadat ni nak tunjuk ke siapa? Nak tunjuk ke Allah. Nak tunjuk pada wajah Allah ni, Allah aku buat lagu ni. Tapi ada orang dia tak ikhlas. Dia nak wajah manusia. Sebab tu di akhirat nanti Allah kata, orang-orang macam ni pergi carilah, Allah kata. Siapa yang kau nak tunjukkan wajahnya itu? Pergi cari. Yang kau nak tunjuk amal ibadat, pergi cari dia. Kok dia boleh bagi amal, Allah cabar. Kok dia boleh bagi amal, balasan amal. Dia kata macam tu. Jadi dia harap kita ini mendapat wajah Allah. Semata-mata mengharapkan wajah Allah. Dan memberi manfaat ia bagi hamba dan bagi sekalian saudara-saudara yang muslimin. Moga-moga ada manfaat lah, dia kata, bagi diri dia dan diri kita semua. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pengarang dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, orang Indonesia. Al-Mandili, dia keturunan Mandailing. Khuwaidim, ni pun tawaduk. Dia tulis Khuwaidim, dia tak tulis Khadim. Khadim ni khadam. Khadam lah kan. Kalau Khuwaidim, khadam kepada khadam. Tuan-tuan duk tengok cerita Tiga Abdul. Tengok tak? Kan babak lah kan. Babak lah. Chief khadam, chief kan. Maksudnya ada chief pula kan. Khadam tu ada chief pula. Ketua pada khadam. Dia tu bukan ketua tu, dia kata dia kuli hok bawah pada kuli. Kuli hok paling lekeh kali. Tawaduk ana. Dia tulis Khuwaidim. Khuwaidim kan. Macam dia ni dia tasghir lah. Dia tasghir. Macam kitab tu, kitab satu tu, kitab besar. Kalau Kutaib maknanya kitab kecil. Kitab kecil lagu tu. Ni itu panggil tasghir. Dia bawahkan lagi. Khuwaidim talabatul ilmi syarif. Dia ini khadam kepada khadam, pada penuntut ilmu yang maha mulia bil haramil maki, di tanah haram Mekah.
Maksud dia ajak dekat tanah Mekah lah. Nah, dia penuntut dia ni dia hamba kepada penuntut ilmu, dia kata macam tu lah. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan pada kita ni. Cukuplah tuan-tuan untuk hari ni. Itu berkenaan dengan pengenalan kita untuk pagi ini. InsyaAllah lebih pada isi-isi itu nanti, isi pada syarah ni nanti kita akan masuk bulan depan. Boleh tuan-tuan dekat tu insyaAllah. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Semua faham kot insyaAllah. Kita harap semua orang faham lah. Sedikit ni mukadimah ya. Tak ada apa sangat mukadimah. Tapi mukadimah ni kena baca Kalau kita baca kitab, mukadimah ni kena baca sebagai menghormati tok guru kita. Tok guru kita dia tulis penat-penat, kita tak mau baca kan. Tak boleh lah, kena baca mukadimah sebagai adab kita dengan tok guru kita. Macam tu lah. InsyaAllah pada bulan depan kita akan masuk matan Aqidah At-Tahawiyah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Minta ampun, minta maaf yang tuan-tuan ada salah dan silap, terkasar bahasa akan minta maaf. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan keampunan pada diri kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.